Kini kita sudah ada 8, 5 GPS, 1 perikatan dan 1 barisan nasional. Jadi ini wajahnya masih terlalu kecil untuk menampakkan apa-apa warna di atas peta. Hanya 8 daripada 220 yang dipertandingkan buat masa ini. Ya, itu dia kedudukannya GPS, PN sudah 1 dan BN. Dan hampir kesemuanya saya kira 1 di Sabah kerusi dan 7 di Sarawak. Dan kita tahu kerana jumlah pengundinya juga relatifnya lebih kecil, jadi kita mendapat gambaran laporan yang lebih awal, Mac. Kalau kita lihat daripada keputusan ini, Sarawak mungkin dan Sabah mungkin akan terlebih dahulu kita ketahui secara keseluruhannya nanti. Kita tahu Kingmaker dulu. Ya, Kingmaker dulu. Jadi Kingmaker sekarang sedang meneliti bagaimana caturan mereka untuk pentadbiran negara selepas ini. Cuma tadi kita melihat beberapa lokasi khususnya di parlimen-parlimen yang menjadi kerusi panas. Tadi disebut tentang Ketereh. Kita tidak lupakan juga parti-parti yang bertanding di lokasi-lokasi di seluruh di parlimen khususnya di kawasan bandar. Ya, pengundi bandar dan juga luar bandar kadang-kadang kita melihat ada perbezaan dari segi ideologi politik mereka yang bernostalgia. Ada juga yang menyebut bahawa apabila golongan muda sudah kini layak mengundi, mereka juga ada pilihan masing-masing. Ada banyak sumber untuk mereka mengetahui calon. Bagaimana Prof melihat situasi ini? Kalau kita melihat kepada trend pengundian, bagaimana kita nak menentukan macam Max sentuh tadi kawasan bandar, bukan saja bandar, faktor demografi, faktor kaum, populasi pada bandar, bukan separa bandar dan juga luar bandar itu juga dilihat sebagai indikator kepada siapa yang sebenarnya akan menjadi pemenang kepada kawasan tersebut. Walaupun ianya bersifat spekulatif, tapi dalam kebanyakan trend bila kajian dilihat demografi, persoalan kaum, persoalan parti dan calon memainkan peranan yang penting sebagai indikator untuk memilih siapa yang sebenarnya akan menjadi pilihan kepada pengundi kawasan. Dan bila melihat kepada persoalan demografi, kita ni selalu terikat kepada persoalan demografi berdasarkan populasi. Populasi sama ada Melayu tu 60%, bukan Melayu tu 30% atau lebih, akan memihak kepada siapa. Tapi kita terlupa di sebalik persoalan majoriti populasi atau populasi majoriti, ada persoalan lagi majoriti ekonomi yang dikuasai oleh bukan Melayu, yang menjadikan keperluan ekonomi dan politik itu saling bergantungan. Jadi kita kalau ditanya pun, saya Singapura selalu tanya saya, kenapa Malaysia ni masih lagi mengekalkan race based politik? Saya kata ada beberapa faktor. Kalau kita race base ini, walaupun telah ada usaha macam parti PKR, DAP membuka ruang kepada penyertaan bukan Melayu tanpa mengira siapa, semua pun boleh masuk menjadi ahli, tetapi dominannya PKR itu kita nampak siapa dia. DAP itu siapa dominannya, walaupun DAP telah meletakkan 8 calon Melayu, Central Committee masih lagi dominannya adalah satu etnik yang Syafura saja yang ada dalam Central Committee. Kalau nak kata resis tu kita boleh tanya DAP. DAP kata tidak, kita dah letak 8 orang calon Melayu. Adakah itu satu kepura-puraan? Itu juga persoalan. Jadi majoriti ekonomi ini selalu tersisih daripada melihat sejauh mana impak dia besar. Jadi persoalan race base itu dah nampak macam ada kebergantungan dan keperluan untuk kekal bersama kerana adanya usaha untuk power sharing tadi. Kalau nak balik pada sejarah, melihat kepada macam mana Charles Wright menghurai sociological imagination, di mana sejarah itu mempengaruhi pembentukan struktur dan biografi masyarakat, panjang pula cerita dia. Tapi itulah sebenarnya yang menjadikan kita bersifat race based. Tapi race based tidak bermakna kita racial. Kita racial interest tu ada, tidak bermakna kita racist. Itu perbezaan besar yang kita mahu dunia faham. Race based tidak bermakna kita racist, tapi kita memperlihatkan bagaimana kesudian untuk toleransi dan berkongsi kuasa itu membolehkan setiap kaum itu membawa bersama apa aspirasi dan kepentingan yang nak diketengahkan dan boleh berbincang. Itu yang adanya grand coalition sementara Mac menimbulkan ini soal bandar, luar bandar. Kita juga sebenarnya cukup arif, benda ni telah pun kita timbulkan dalam banyak kali PRU.
Saban waktu bila kita menanti keputusan, memang Sabah Sarawak akan masuk dulu. Kerana inilah jumlah kerusi yang secara relatifnya jauh kecil. Kita lihat perbandingan apa yang di Sabah Sarawak berbandingan Bangi yang 300,000 misalnya. Jadi apakah ini mungkin akan kalau ada kerajaan campuran ini diperbetulkan, kerana tentu saja ini tidak menggambarkan suara yang sebenarnya. Malapportionment yang telah pun berlangsung dari dulu hingga kini menyebabkan kita ada isu ini. Dan kita melihat satu trend bahawa bandar ini akan cepat menarik idea-idea yang lebih sifat liberal, progresif ni, Syarif. Ya, sebenarnya memang malapportionment is a problem. Kita ni kalau daripada 160 negara, kita nombor 147 dari segi malapportionment. 0.160 gitu. Prestasi maksudnya? Maknanya kita yang paling teruk. Kita yang antara negara yang terendah. ke-13 paling rendah di dunia yang mempunyai masalah dengan malapportionment. Disebabkan oleh itu. The justification kenapa kawasan bandar kurang sikit dia punya voting power banding dengan kawasan luar bandar itu banyak ada dia punya debate dan justified by SPR dan juga dalam proses dia untuk nak buat dia punya kan. But also because the fact that whoever holds power dia ada kuasa untuk gerrymander. Itu memang berdasar kepada kepentingan politik sendiri. Tapi kalau kita melihat sekarang ni macam Barisan Nasional makin kurang dia punya kuasa politik. Saya rasa the revamp of all of this political party nanti akan menyebabkan dia orang punya appeal tu kena broad based dah. Saya timbulkan tadi kalau kerajaan campuran, tidakkah ini ruang untuk kita melihat semula kerana persempadanan telah berlangsung sekitar 3-4 tahun yang lalu. Kita mungkin ada 8 tahun, ada tempoh dalam penggalian ini kalau kita ingin membetulkannya. Kalau ikut Pakatan Harapan punya dominance, kalau katakan mereka membentuk kerajaan menjadi tunjang kepada kerajaan campuran ni, saya rasa mungkin mereka akan ada lebih banyak suara. Dan of course tadi saya menyebut berkenaan gerrymandering akan banyak kepada parti yang memimpin kerajaan pada waktu itu. Basically kalau kerajaan campuran didominasikan oleh Pakatan Harapan mungkin. Cuma masalah sekarang ni, kalau kesatuan tu antara Pakatan Harapan dan keperluan mereka untuk also satisfy Sarawak punya keperluan, which we know Sarawak yang paling teruk sekali dia punya malapportionment. So that is the balancing act. Di mana macam mana dia nak in the end make sure that all of these political interests akan terjaga out of all of these political Pakistan. Also untuk pastikan kita dapat beri lebih banyak ruang representasi kepada ni. Kalau kita lihat bukan undi lah, orang yang pengundi-pengundi umur 18 tahun sampai 20 tahun, dari segi urbanity 47% tinggal dekat kawasan urban, mengundi di kawasan urban. 33 semi urban. Tinggal yang berapa belas persen tu dekat kawasan rural. So undi yang sedikit ni yang tinggal dekat rural ni, jadi kuasa lagi tinggi daripada 10 ataupun 11 orang yang tinggal di kawasan urban ni yang umur 18 hingga 20 tahun. Kalau katakan let's say the gerrymandering is too bad to the point that nanti apa saja yang dibuat oleh pengundi-pengundi muda ni tak berjaya mengubah kerajaan ataupun mengubah apa bentuk kerajaan yang dimahukan disebabkan oleh this malapportionment, akan ada disenchantment lah. Kata buat apa nak mengundi pun. They went out in droves tapi tak because of this particular factor. So it is something yang I think would move. They will move towards that nanti after this kalau kita lihat even dalam bentuk kerajaan campuran. Kecuali kalau katakan Pakatan Harapan bukan sebahagian daripada kerajaan campuran tersebut, kerana the other parties tu most of them memang sekarang ni the whole dalam konteks pendekatannya, the whole political nexus tu menyebelahi mereka lah in this. Kerana hujah balasnya adalah kalau malapportionment ini dibetulkan, maka undi yang memihak kepada Melayu dan Bumiputera ini akan terhakis, Prof. Saya rasa ada benarnya walaupun ramai yang mengatakan mengkritik Malaysia persoalan malapportionment ni kerana kalaulah kita balik kepada teknik bagaimana gerrymandering di Amerika Syarikat dia letak 50,000 penduduk mesti ada satu perwakilan dan bayangkan bagi kawasan bandar ni padat mesti padat dan siapa yang padat kebanyakannya bukan Melayu di bandar. Jadi nanti akan ada kursi-kursi bukan Melayu itu melebihi
populasi sebenar bukan Melayu. Bukan Melayu kita hanya ada dalam 20-25 tapi kerusi mewakili bukan Melayu akan melebihi apa yang berlaku. Itu adalah satu lagi gambaran projection yang kemungkinan boleh berlaku jika kita menerima gerrymandering yang diubah berdasarkan populasi dan kepadatan. Itu yang lebih, saya rasa lebih lagi tidak representatif kepada keadaan sebenar Malaysia. Cuma saya membayangkan, Mac, proses urbanisasi ini sebenarnya menyebabkan suburban dihuni majoritinya oleh Pemputra dan Melayu. Dan itu yang kita lihat berlaku di Bangi misalnya. 300,000 itu berapa ratus ribu dari itu sebenarnya kalau di situ saja dipecahkan kepada 5. Saya rasa sebenarnya it works on the contrary. Itu namun ini perlu kajian. Ini hanyalah telahan saja dan perlu kita bincangkan secara lebih akademik mungkin. Katakan let's say bukan dari segi representatif nama bilangan seperti mana yang Prof sebut tadi tu. Sekurang-kurangnya servis delivery setiap ahli parlimen kena bersesuaian dengan dia punya round income tu. So let's say macam peruntukan untuk ahli parlimen yang terpaksa berniaga sehingga 300,000 tu sama je. Yang 50,000 dengan 300,000 sama je peruntukan. That's right. Betul. So that's why rasa dekat Sabah dia ada macam adu-adu nantikan. Tujuan dia pasal dia nak pastikan dia boleh bantu sikit. I mean basically in terms of that dari segi pengurusan boleh saja diatur untuk kawasan yang mempunyai populasi yang padat. Itulah gunanya Dewan Undangan Negeri. Ya, betul. Kalau tidak ada keperluannya. Tapi apabila kita melihat tadi, apabila kita berbicara tentang lokasi dan juga urban suburban tu, satu lagi perkara yang menjadi tumpuan dalam PRU, mana-mana PRU pun sebenarnya adalah calon-calon itu sendiri. Kali ini untuk PRU 15, calon wanita dan lelaki juga menjadi perhatian. Calon wanita kali ini 127 di Parlimen, 60 di kawasan Dewan Undangan Negeri. Satu jumlah yang besar juga. Dan 5 orang berhimpun di Ampang. Ya, 5 di Ampang saja. Jadi bagaimana? Kerana mungkin golongan wanita ini sudah dilihat sebagai pemimpin yang berwibawa dan tapi sebelum itu kita lihat ini keputusan terkini ketika ini sudah ada 11. Hampir 11 ya. Ketika ini 6 sudah pun diketahui untuk GPS. 6 GPS, 3 GPS, 1 PN, Pakatan Harapan, 1 BN dan 1 PN. Jadi ada 9 sudah kita ketahui. 11. Kalau itu di 11, punya 6, 9, 10, 11. Ya, 11 itu. Betul. Sudah ada 11. Mendahului adalah GPS Sarawak. 3 BN ini mungkin Mac akan bantu untuk melihat di manakah 3 BN. 3 BN yang 2 daripadanya adalah di Johor, iaitu di Parlimen P151 Simpang Renggam, dimenangi oleh calon Hasli bin Muhammad, dan kita juga ada keputusan untuk di Pengerang. Datuk Azalina Osman Said memenangi PRU kali ini untuk kawasan Pengerang ini yang sudah beberapa penggal dimenangi oleh beliau. Selain itu juga untuk satu lagi milik BN iaitu di Terengganu. Itu juga kita akan kongsikan sebentar nanti. Apapun sudah semakin Renggam berarti Dr. Masli Malik tewas pada tewas. Tapi itu kita tahu kalau berjaya Giant Slayer itu mantan Menteri Besar itu dalam keadaan negeri Johor itu dikuasai UMNO dan itu mantan Menteri Besarnya. Tall order lah orang kata kan, magic lah. Jadi seperti yang kita sebut tadi lah, calon wanita. Calon wanita 5 berkumpul di Ampang. So kalau satu menang 4 wipe out. Prof. Okey, tadi Max sebutkan tadi ada 127 peringkat Parlimen, 60 di peringkat DUN. Kita nampak di sini saban masa setiap kali PRU selalu dipersoalkan sama ada bilangan wanita ini telah pun cukup sampai kepada 30% sebagai mewakili satu nombor yang kuat dalam usaha memperkasa wanita. Kalau lihat di sini masih belum, walaupun kita nampak jumlah itu bertambah. Cuma dalam politik ini rasional ni ialah melihat siapa winnable candidate. Dan pengundi ini tidaklah saya kira bias. Pengundi tidak bias. Walau di Pengerang Azalina telah membuktikannya dia berjaya mempertahankan selama beberapa tahun beberapa penggal kerusi di Pengerang dan sudah pasti dia dilihat sebagai tokoh wanita yang perkasa untuk mempertahankan kerusi yang begitu. Dan
pada saya lah kalau kita amati pengundi ni dia tidak melihat kepada gender bias. Cuma sekarang ni sama ada gender structure itu wujud dalam parti, dalam komiti parti, sama ada nak meletakkan calon wanita atau lelaki. Kemudian balik kepada persoalan besar, is he or she can be a winnable candidate.